Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ni kita belajar fiqh tahun 3. Okey, sila buka buku fiqh tahun 3. Buku teks ni dan buku aktiviti ibadah tahun 3. Okey, sedia dengan buku tu, okey? Okey, insya-Allah. Okey. Kalau dah bersedia, kita boleh mula buka. Akan belajar tentang fiqh tahun 3. Kita tengok sini ya. Fiqh tahun 3. Fiqh ni sangat penting dalam kehidupan kita. Sebab apa? Fiqh ni adalah satu ilmu yang mana dengan ilmu tu kita boleh buat ibadah dengan baik. Kita beribadah pun kena dengan ilmu. Jadi fiqh ni macam mana kita nak solat dengan betul ikut cara Nabi. Macam mana kita nak puasa, fiqhnya ikut cara Nabi. Itu dalam fiqh. Okey. Sebab tu pentingnya fiqh ni. Belajar fiqh ni sangat penting. Okey, tajuk kita hari ni dalam fiqh adalah yang pertama, buku teks tu dalam muka surat 1. Cuba buka muka surat 1. Tayamum. Apa itu tayamum? Okey, sebelum tu kita tahu apa dulu kita dapat daripada pembelajaran hari ni. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat menyebut pengertian dan lafaz niat tayamum. Lafaz niat tayamum. Okey. Niat macam mana solat pada niat, tayamum pada niat. Okey, menyatakan rukun-rukun tayamum. Kalau dalam solat pada rukun dan tayamum pada rukun. Mengetahui sebab-sebab tayamum. Macam mana boleh jadi tayamum? Jadi dia ada sebab dia. Sebab dia menyebabkan kita perlu bertayamum. Apa tu tayamum tu? Nanti kita tahu lepas ni. Apa pengertian tayamum? Okey, sebelum tu kita baca dulu situasi dekat atas tu. Tengok muka surat 2. Baca dan faham. Okey, murid. Ustaz, tangan saya sakit dan tidak boleh terkena air. Bagaimanakah saya tak berwuduk? Ustaz pun jawab, mudah sahaja. Kamu boleh bertayamum bagi menggantikan wuduk. Murid pun tanya lagi, oh jadi kita boleh bertayamum apabila kita sakit dan tidak boleh berwuduk. Ustaz pun cakap, bukan sakit sahaja. Banyak lagi sebab lain yang mengharuskan kita bertayamum. Antaranya apabila tiada air atau ada air tetapi cukup untuk keperluan diri dan ternakan sahaja. Ketiadaan air mutlak dan cuaca yang terlalu sejuk. Okey, itu situasi ataupun sebab-sebab kenapa perlunya tayamum. Murid tanya lagi, apakah bahan yang digunakan untuk bertayamum, Ustaz? Ustaz pun jawab, kita bertayamum dengan menggunakan debu tanah yang bersih lagi suci. Okey, itu situasi ataupun sebab-sebab terjadinya tayamum. Tayamum ni menggantikan wuduk. Okey, kita tengok pengertian tayamum bawah tu. Okey, tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Maksudnya dia menggantikan wuduk. Tapi dua anggota je, muka dan kedua-dua tangan. Okey, seterusnya tengok dia. Dari segi bahasa, qasad, mensahajakan. Contoh kalau sahaja aku solat, ni sahaja aku bertayamum. Okey, maksud dari sudut syarak menyapu muka dan kedua tangan hingga ke siku dengan menggunakan debu tanah yang suci mengikut syarat-syarat dan rukun tertentu. Tengok kat sebelah tu dalam muka surat buku aktiviti pun ada nota-nota dia. Boleh baca. Okey. Tengok sebab tayamum. Pertama tadi, tiada air atau air yang ada hanya cukup untuk makan dan minum je. Yang kedua, uzur atau sakit yang tidak boleh menggunakan air. Sakit pun tak boleh guna air. Tak boleh lah. Bila menggunakan air boleh membahayakan kesihatan dan nyawa. Tengok dua tak anggota wuduk. Okey, lafaz niat. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala.
Okay, artinya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kita ulang semula. Nawaitu tayammuma listibahati salati lillahi ta'ala. Okay, maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kita ulang sekali lagi. Nawaitu tayammuma listibahatis salati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Okay. Tengok pula pada rukun-rukun tayamum. Pertama, niat ketika memulakan tayamum. Waktu nak tayamum pun tu start macam niat dulu. Kedua, macam kita niat solat lah. Menyapu debu ke muka yang kedua. Ketiga, menyapu debu pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Sama je macam wuduk, tapi dia hanya dua anggota sahaja. Okey, nanti kita akan buat macam mana cara nak. Nanti Ustazah akan tunjuk macam mana cara nak. Cara-cara nak. Ustazah akan buat. Okey, kita akan belajar sampai situ sahaja, insya-Allah. Semoga dia beri kefahaman yang benar. InsyaAllah akan ada bahagian 2. Jangan risau. Akan tengok macam mana cara-cara nak tayamum. Okey. Terima kasih. Setakat itu sahaja. Terima kasih atas penglibatan kalian. Dah boleh mula untuk buat latihan. Tengok dekat Google Classroom Ustazah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.